Padahal realitinya bukan macam tu. Suami dia tak bagi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan satu sikap sebahagian di kalangan manusia yang suka berbangga dengan cara berbohong. Sikap yang tidak baik yang ada kepada manusia, yang mana mereka berbohong dengan tujuan untuk berbangga-bangga. Benda yang dia tidak ada pun, tetapi dia sengaja ada-adakan. Dia bukan seperti mana yang dia cakap, tetapi dia cakap seperti itu dengan tujuan supaya dia boleh berbangga. Sedangkan realitinya bukan sedemikian. Jadi ini antara satu perkara yang ditegur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, anna imra'atan qalat ya Rasulullah, aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور كلابس ثوب الزور. Aisyah kata, ada satu orang perempuan, dia kata, wahai Rasulullah, aku pernah kata kepada orang lain, dia pernah bagi tahu kepada orang lain. Apa yang dia kata? Dia kata, inna zawji a'tani ma lam yu'tini. Dia kata, suami aku ada bagi kepada aku satu benda. Perempuan ni kata bahawa dia pernah bagi tahu kepada orang lain bahawa suami dia ada bagi kepada dia satu benda. Padahal realitinya bukan macam tu. Suami dia tak bagi pun. Cuma dia bagi tahu pada orang lain yang suami dia bagi benda dekat dia. Katalah macam kita di belah Penang sebagai contoh, suami bagi apa? Suami bagi cincin sebagai contoh lah, kan? Oh, suami saya bagi cincin dekat saya, cincin emas, belian, apa-apalah. Tapi sebenarnya suami dia tak bagi pun.
Apa tujuan? Kan? Apa tujuan bohong macam tu? Maka dia kata, Aisyah kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah dia perolehi diumpamakan bagaikan menggunakan dua pakaian pembohongan. Itu perkataan yang digunakan oleh Nabi. Nabi guna perkataan kalabisi thawbai zur, bagaikan dia menggunakan dua pakaian pendustaan. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Sidang hadirin mukminin, apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini, sebenarnya kita sedar ataupun tidak, dia satu benda yang lazim, yang biasa berlaku, normal. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Walaupun dia satu benda yang normal, benda yang lazim dalam masyarakat kita, tapi tidaklah bermaksud benda tu benda yang dibolehkan dalam agama. Malah kalau kita melihat kepada hadis dalam Sahih Muslim ini, Nabi dengan jelas menyebut perkataan kalabisi thawbai zur. Nabi kata diumpamakan seperti seolah-olah dia mengenakan dua pakaian bohong. Apa maksud dua pakaian bohong kita cerita lepas ni. Tapi yang pertamanya yang kita nak bagi tahu bahawa apa yang diceritakan oleh Aisyah dan yang diberi respon oleh Nabi ini benda yang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Kita bohong, apa tujuan kita bohong? Benda tu kita tak ada pun, kita tak terima pun benda tu, tapi kita cakap macam tu. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya kita boleh berbangga dengan benda yang kita tak layak pun. Kita tak layak pun, tapi kita berbangga-bangga dengan benda tu. Saya bagi contoh. Apa? Kita lawyer, kan? Kita tahulah siapa lawyer, kan? Kita tahulah. Kawan-kawan kita semua, orang tanya ni, kenal tak orang ni, kenal tak orang ni. Walaupun kita bukan kenal semua orang, tapi kita boleh tanyalah, kan? Kawan-kawan kita dalam grup WhatsApp, ni lawyer ke? Dia mengaji mana dulu? Dia lawyer civil ke, lawyer syariah ke, dia dua-dua sekali ke, macam mana ke, pejabat di mana dan sebagainya, kan? Itu cara percakapan peguam lah, kan? Kalau dia lawyer, dia call to the bar bila dia dipanggil, apa ni, dilantik sebagai advocate and solicitor tu bila, kan? Sebagai contoh, dia chambering di mana, dia siapa master dia. Ada satu orang ni tuan-tuan, dia kata dia lawyer, yang kita tak kenal dia. Tak apalah, kita tak kenal, kita bukan kenal semua. Tanya kawan-kawan, kita tak kenal. Tanya punya tanya. Oh, dia bagi tahu pejabat dia di mana. Kita cek tuan-tuan, rupa-rupanya dia bukan lawyer, dia kerani lawyer. Tapi cakap tu, dia nak up sikit, dia kata dia lawyer. Itu benda yang biasa lah berlaku dalam masyarakat. Saya bagi satu dua contoh sajalah, kan. Itu benda yang biasa berlaku dalam masyarakat kita, kan. Kita bohong dengan tujuan kita boleh bangga dengan kedudukan kita, padahal kedudukan kita bukan macam tu. Saya bukan nak kata lawyer ni bagus sangat, tak. Tapi yang kita nak bagi tahunya ialah kita sanggup bohong dengan tujuan kita nak bangga. Sama dengan apa yang diceritakan oleh Aisyah ni. Yang Aisyah cerita ni benda yang berlaku, walaupun berlaku pada zaman dulu 1400 tahun yang lalu, tapi benda ni juga berlaku di kalangan orang Melayu kita. Bukan saja orang Melayu lah, dalam masyarakat kita sekarang. Dia tak ada benda tu, tapi dia berbangga-bangga, kan? Dia kahwin dengan satu orang, sebab orang tu nama Tengku ke apa ke, dia kata dia kahwin dengan anak raja. Kan sedap ke tu? Cakap kahwin dengan anak raja. Walaupun bukan anak raja yang betul pun, tapi at least dah ada Tengku ke apa kat depan tu, katalah keluarga raja dan sebagainya. Pasal apa? Nak bangga tu, nak berbangga. Ini sifat manusia, tuan-tuan. Ini sifat manusia.
Sekejap lagi kita akan tengok apa yang disebut oleh para ulama antara berbangga yang macam mana yang dilarang dengan berbangga macam mana yang dibenarkan dalam agama. Bukanlah agama ni mengongkong kita sampai langsung tidak boleh berbangga, tetapi ada berbangga yang dilarang dalam agama, yang dicela oleh agama. Ada berbangga yang dibenarkan dalam agama, malah dianjurkan oleh agama. Jadi kita kena beza benda-benda yang macam ni. Baik. Itu riwayat yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat yang kedua adalah riwayat daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, yang mana dia berkata, imra'atan qalat, ada satu perempuan ni dia kata, ya Rasulullah, inna li darrah fahal alayya junah in tashabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Asma kata, ada satu perempuan, dia berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai darrah. Dia kata, inna li darrah, saya ada darrah. Apa dia darrah? Darrah ni makna madu lah. Bukan madu genting Highland orang asli tu. Ni madu poligami ni. Madu poligami. Siapa di taman ni ada madu ada? Jangan mengaku. Ni saja-saja tanya je. Saja-saja tanya, kan? Siapa sini poligami, dia tahulah, kan? Saya ada kawan, dia poligami. Saya sajalah, kita kawan-kawan kita saja nak seronok-seronok. Tanya dia Syekh, entah kan, seronok. Dia tu seronok apa Ustaz? Saya tu seronok lah. Hari ni makan durian, esok makan temikai. Dia gelak, dia gelak, kan? Dia gelak, dia kata, yelah, mula-mula sedap lah Ustaz, lepas tu tahulah. Dia kata, lepas tu tahulah. Dia kata, saya kata tanya dia, tahu apa? Oh, pening Ustaz. Dia kata, pening. Dia kata, tak apalah kalau tahu pening. Kan? Jadi benda ni tuan-tuan, kita jangan tengok satu benda saja, kena tengok juga aspek yang satu lagi. Kan, macam coins lah, kan, macam siling lah. Jangan tengok sebelah je, dia kena tengok dua-dua belah. Poligami dari satu segi kita nampak macam seronok, ada isteri 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Tapi kita kena ingat juga, bila kita berpoligami, kita ada tanggungjawab yang lebih, kan? Kita tambah beban tanggungjawab. Tak apa, tak ada masalah. Sesiapa yang mampu, kan, sesiapa yang ada keperluan dan sebagainya, memang agama membenarkan. Agama memang membenarkan. Tetapi sama ada hukum dia wajib ke, sunat ke, ataupun jadi haram ke, dia bergantung kepada cara kita dalam berpoligami. Jadi dalam riwayat Asma ni, dia kata, wahai Rasulullah, satu perempuan ni dia kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, inna li darrah, sesungguhnya aku ni ada madu dalam, aku ada madu lah, maksudnya darrah. Maka dia kata, fahal alayya junah in tashabba'tu min zawji ghaira alladhi yu'tini. Maka dia kata, apakah boleh bagi aku jikalau aku berbangga depan dia? Depan dia tu siapa? Madu dia. Boleh tak dia berbangga depan madu dia bahawa suami aku memberikan sesuatu padaku padahal itu tidak pernah diberikan? Rupa-rupanya macam ni tu tu. Ada juga perangai macam ni, kan? Dia ada madu dia. Jadi madu ni dianggap sebagai kompetitor. Dianggap sebagai kompetitor, sebagai pesaing. Maka benda yang suami tak bagi, tapi dia pergi bagi tahu kat madu dia, suami dia bagi. Jadi tuan-tuan kena tahulah, siapa-siapa yang berpoligami dia kena tahu benda-benda macam ni. Mana antara isteri dia dengan isteri yang seorang lagi, dia akan ada semangat untuk bersaing,
kan, untuk compete each other, kan, untuk bersaing antara satu sama lain. Jadi ini yang diceritakan oleh Asma binti Abu Bakar. Jadi dia kata, perempuan ni kata suami dia bagi something dekat dia, tapi sebenarnya benda tu suami dia tak bagi pun, dia bohong lah, maksudnya dia bohong. Dia saja nak suruh kawan tu jealous, kan? Dia saja-saja dia. Maka apa respon daripada Nabi? Nabi kata, orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah dia perolehi, dia berbangga yang benda yang dia bohong, dia tak ada pun benda tu tapi dia bohong, maka Nabi kata bagaikan mengenakan dua pakaian pembohongan. Hadis ni hadis Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Tuan-tuan sekalian, hadis yang kedua ni hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar. Yang tadi Aisyah, kan, dua beradik, Aisyah binti Abu Bakar. Yang kedua ni Asma binti Abu Bakar. Asma, Aisyah tuan-tuan tahulah, setengah orang dia letak teratak bagus. Dia letak teratak. Jadi itu selera manusia, menyebabkan manusia ni dia rasa rendah diri, dia rasa hina nak bagi tahu dia duduk di Bali, dia rasa hina kalau dia bagi tahu dia duduk di kampung. Ini sifat yang tak bagus. Kita kena ada tawaduk. Tawaduk tuan-tuan. Kalau kita duduk kat bacok-bacok, kita duduk balik-balik, apa masalah, betul tak? Dan saya tengok kawan-kawan saya, majoriti tak jadi masalah nak sebut dia duduk mana. Tak jadi masalah nak bagi tahu ayah dia buta huruf. Tak jadi masalah nak bagi tahu mak dia, ayah dia buat benda. Tapi sebahagian orang malu kalau mengaku ayah dia buta huruf. Tak mau cerita ayah dia siapa, takut orang kenal ayah dia satu orang yang tidak berpelajaran. Ini sikap manusia yang terlalu mengagungkan kedudukan, sampai sanggup dia menyembunyikan siapa ayah dia, siapa mak dia duduk kat mana. Ini sifat manusia. Maka sebab tu tuan-tuan, kita buanglah benda-benda yang macam ni. Kadang-kadang tu orang tu bukan manager pun, tapi cara cakap macam manager. Kan? Macam general manager, macam CEO dia tu, macam company tu dia punya. Ini sifat manusia. Jadi mudah-mudahan untuk pagi ni tuan-tuan sekalian, marilah kita perbetulkan balik sikap kita. Kita akui realiti kita macam mana. Kalau kita memang sekarang ni kedudukan kita macam itulah kita, kan, kita tak perlulah nak buat exaggeration, nak tokok tambah seolah-olah kita ni hebat sangat. Sebenarnya kita bukan macam tu. Kita cerita suami kita bagi ni, ayah kita bagi ni, mak kita bagi ni, kawan bagi ni, sedangkan bukan itu realiti. Jadi amaran Nabi-Nya ialah orang yang melakukan pembohongan macam ni dengan tujuan untuk berbangga-bangga, dia seolah-olah memakai dua pakaian pembohongan, yang mana para ulama bila mensyarahkan istilah yang digunakan oleh Nabi, mengatakan maksudnya orang itu mengalami dua kerugian. Kerugian di dunia dan kerugian di hari akhirat. Ataupun dosa dia bertimpa-timpa ataupun bertambah-tambah. Jadi mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat madmumah, sifat yang tercela seperti ini. Kita pohon kepada Allah taala agar Allah taala menghiasi diri kita ini dengan sifat mahmudah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.